Allah berfirman, wa la taqfu ma laysa laka bi'ilm innas sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak punya pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semua anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukan. Qatadah berkata, ini ulama tafsir, jangan kamu berkata, aku lihat sedangkan kamu tidak melihatnya, aku dengar sedangkan aku tidak mendengarnya, aku tahu sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Sesungguhnya Allah menyoal kamu semua itu. Kalau kita tak tengok, cakap saya tak tengok. Kalau awak tak tahu, cakap awak tak tahu. Kerana apa yang kita bercakap, yang mungkin boleh mudarat. Kita kata, saya tengok orang tu kutuk awak, saya dengar, padahal kita tak dengar. Kita nak memberi mudarat pada kawan-kawan kita, kita nak menguatkan fitnah kita. Jangan. Kalau kita tak dengar, saudara, jangan kata kita dengar. Kalau kita tak lihat, jangan kata kita lihat. Sebab tu kata Nabi SAW, saksi zaman orang baik ialah mereka tengok, tapi mereka takut untuk mereka kata mereka tengok betul-betul. Mungkin orang lain kot, tapi saksi akhir zaman, kata Nabi SAW, akan datang saksi yang dia tak tengok dan dia mendakwa tengok, dia tak dengar, dia dakwa dengar. Dia saksi akhir zaman. Saksi di mahkamah, ya saya tengok, ya saya dengar, walau dia tak kenal dengan orang ni. Demikian kepincangan akhlak yang ada di akhir zaman. Zaman dulu, saudara, orang tu tengok pun cukup takut. Imam-imam silap tengok. Saya tengok tapi saya tak perasan, mungkin ya, mungkin tak, dia cukup takut. Orang sekarang tak tengok, confirm saya tengok, confirm saya dengar. Saudara, orang ini tak takut. Sebab itu mahkamah kita, bila kita cerita adil, sebenarnya nak cerita hakim dia kena adil. Saksi kita bagaimana? Kadang-kadang kita duduk mahu Tok Hakim tu orang. Tok Hakim dia sebahagian daripada kita katakan proses perundangan itu. Tapi kita ada yang lain yang akan menguatkannya. Saksi ini. Sebagaimana kita ada etika untuk hakim, kita juga perlu ada etika untuk saksi. Jangan kita nak panggil belakang masuk mahkamah sampai penuh mahkamah macam stadium. Panggil orang betul-betul berwibawa, yang benar, yang kita tahu akhlak ni. Ini jadi saksi. Minta 700 orang kita panggil. Dalam Islam, saudara belajar dalam bab penyaksian syahadah. Saksi dalam Islam macam mana? Syarat dia, seorang yang adil, seorang yang saya katakan tidak ada tohmahan dalam agama. Ni saksi. Walau mungkin dia 2 atau 4 orang bermutu dan mensabitkan kesalahan. Minta saksi 700 orang saksi semua. Kalau kes apa? Kes Mona Fendi. Pasal ikut perkembangan Mona Fendi tahun 90-an, 700 orang saksi. Penuh. Macam sarkas tadi, mahkamah aman masuk macam-macam orang. Tak mengambil kira. Bukankah ini akan melambatkan proses keadilan? Sebab apa dalam ramai? Seluruh masalah begini. Seorang bila berlaku jenayah, dia mau diadili dengan cepat. Dan bagi orang yang bersalah pula, dia mau diadili dengan adil. Antara cepat dengan adil kena seimbang. Caranya ialah, saudara, bukan semua orang yang kita namakan saksi maka dia perlu tampil sebagai saksi. Yang ada etika, ada syarat kita tak. Itu sebabnya mahkamah kita banyak tertunggak kes. Sebab nak bagi saksi berapa ribu orang, penuh tertunggak. Ni berapa? 5 tahun, 6 tahun tak selesai. Akhirnya keluarga dia tak dapat pengadilan. Akhirnya. Sebab tu di Kosovo, di Albania, saya tengok satu dokumentari di Albania, bila mereka tidak percaya pada sistem mahkamah, setiap kali berlaku jenayah pada keluarga mereka cuma siapa buat, mereka tembak sikit. Mereka tak nak ikut pembicaraan sampai 3 tahun, 4 tahun. Nak tahu siapa bunuh keluarga mereka. Mereka dah tahu siapa. Mereka ambil pistol, pergi pak tembak. Mereka buat jamuan dulu, tahlil perdana dulu, muqaddam. Tahlil awal, takdim. Jamak takdim lah. Tahlil awal dulu, seorang akan disuruh pergi tembak orang yang buat jenayah. Kenapa mereka ambil tindakan macam tu? Kerana proses di mahkamah cukup lama sehingga ahli waris merasa begitu benci. Kamu saudara nak dapat keadilan. Dia kalau ayah kita mati, saudara, memang kita marah dendam. Tiba mahkamah sampai 10 tahun sidang. Siapa orang yang bunuh ayah kita tu mati lah. So tak mungkin kita punya kebencian akan lenyap. Sebab kita tak mau dimati sebab tu. Tak. Kita nak dimati dihukum. Baru hati kita puas. Kalau dimati sebab tu ada accident, so kita tak akan puas hati. Sebab tu dalam Islam kisah, orang bunuh kena bunuh balik. Islam tak biarkan dia penjara dan mati dalam penjara. Waris-waris tak akan puas hati. Allah mengetahui saudara naluri hati kita. Kalau itu datang hukuman, bila kena saudara kita puas hati. Saya dapat keadilan saya.
Saya seronok. Walaupun ayah saya dah mati, dan ayah saya juga mati. Saya cukup seronok. Lapang saya. Malam ni datang rumah kedua hari lagi. Dia punya seronok. Tapi kalau tak diberi keadilan yang sebenar, saudara, yang saya katakan berlaku di Albania dan mungkin berlaku di banyak negara, masing-masing buat tindakan sendiri. Awak curi barang saya, esok saya suruh anak saya curi barang awak. Kita masing-masing buat sendiri. Ini cukup bahaya dengan penambangan kes. Semuanya berlaku kerana kita tidak melihat kepada prosedur ataupun peraturan dalam Islam. Kita tak ada semangat nak tengok. Kita cuba cari dia berbarat, gali. Barat yang dah gagal, kita cuba cari. Kita berusaha untuk jadi negara maju macam barat. Barat maju dia dah gagal. Tengok yang maju-maju semua tunggu muflis. Tiba kita nak ikut dia muflis. Kita perlu cari acuan sendiri. Acuan yang Allah Ta'ala dah letak. Orang kata ustaz cakap senang, ustaz buat acuan tu. So, acuan ni cukup maklum dalam kepada semua orang yang ada iman dan ada agama. Mereka cukup dah. Tak perlu saya jadi menteri kewangan untuk saya selesaikan masalah ini. Mereka yang dah jadi menteri kewangan, tak cukup kan jawatan awak. Awak cuma kembali berfikir, bukan dengan cara acuan barat, acuan Islam. Awak sudah ada ilmu, awak cuma twist sikit. Macam contoh dia katakan ayah sembelih tak tersembelih. Awak cuma perlu sembelih dengan betul, itu je. Bukan tak kepala binatang sampai mati. Walaupun masuk dalam kuali sama, ayam masuk merah. Tetapi cara ini cukup teknikal. Jadi so, bukan Islam buang semua teknikal yang barat ada, tak. Tapi kita punya matlamat, ada beberapa benda yang kita perlu perhati, ada bentuk teknikal. Dia akan menjadi Islam yang baik. Dengan niat ni, saudara, macam orang kaya. Barat bagi mereka, barat kaya. Nah, Islam aja kaya, dia ikhlas. Biar tawaduk, biar rendah diri, biar pandai bersyukur. Sama, ni orang Islam kaya, ni orang kafir kaya. Apa beza? Nampak sama kaya, kamu dua-dua kita besar, dua-dua besar. Tapi yang ni tahu bahawa rezeki datang dari Allah. Yang ni tak tahu, dia ingat daripada peluh dia. Yang ni tahu dalam kekayaan dia ada zakat. Yang ni tak tahu, dia tahu bahawa bila dia kaya dia boleh berfoya-foya. So dia ada teknikal. Dia bukan susah untuk jadi orang kaya beriman. So nak jadi orang kaya beriman macam mana? Nak start daripada zero? Awak pegang apa yang awak dah ada. Yang penting sampai masa keluar zakat. Sampai waktu solat, awak solat. Dia lebih pada bersifat teknikal. Kalau kita lihat Islam bukan benda susah untuk kita faham. Kalau Islam benda susah kita nak faham, saudara. Zaman Nabi dah ada 10 universiti. Tapi zaman Nabi tak ada universiti. Kalau Islam tu mudah dipahami, boleh diajar di universiti. Kalau Islam perlu diajar dekat lab, dekat apa nama ni kita katakan, dekat mak-mak, pasti kita rasa betul susah. Tapi Nabi mengajar Islam dalam masjid. Sehingga semua sahabat faham, maka para sidang grup jatuh. Hanya dalam masjid. Ia bukan bermula dalam mak-mak. Bukan dalam tempat yang canggih-manggih, dengan peralatan yang pelbagai. Tak ada peralatan. Kerana benda evolusi manusia, ia fitrah. Membina rumah, membina senjata. Itu Nabi tak perlu ajar. Okay, kita hari ini nak belajar cara bina buah hitam. Tak ada hadis tu. Itu evolusi. Manusia akan pandai satu hari nanti. Tapi Nabi ajar, berperang ada etika. Jangan bunuh wanita, jangan bunuh kanak-kanak. Itu yang Nabi ajar. Macam mana cara kamu nak bertumbuh? Okay, petani kita nak ajar silat. Nabi tak ajar silat. Kerana masalah cara pertahanan sendiri kamu buat. Kamu nak taekwondo ke, nak judo ke, karate ke. Nabi tak pernah tetap satu seni pertahanan diri. Nabi cuma ajar berjihad kerana Allah dan kamu mati syahid. Tapi yang saya kata aneh, ada pula orang kata ada silat Nabi ajar. Oh ni silat ni Nabi ajar. Kita ambil sanad dari Nabi SAW. So ini saya tak tahu macam mana orang ni boleh percaya. Dia semua lah sanad dia syekh. Sampai Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Abdul Qadir ambil daripada Sayyidina Ali, Sayyidina Ali ambil dari Rasulullah. Inilah silat yang kami tumbuhkan. So ini pendusta besar dari Nabi SAW. Setiap kali dia bergerak, dia kata Nabi bergerak macam ni. Macam mana orang-orang yang belajar sudah rasa senang hati dengan orang yang jahil bercakap dulu. Ya kalau kau nak promosi silat, jangan nampak nah. Kadang-kadang kita lebih suka anak-anak kita masuk taekwondo sebab promosi tak lampau sangat. Taekwondo lah, judo lah senang. Ni setengah-setengah silat, bukan semua. Bating, rapat. Senang tak taekwondo kita pun tengok. Dah senang, kita pun boleh belajar sendiri. Tak ada benda-benda yang kita ragu-ragu. Sebab itu kita katakan silat kita perlukan reformasi, perubahan. Benda-benda seperti ini saudara menjadikan orang beragama was-was. Cukup was-was.
Cukup saya katakan bila disebut sanad silap dia daripada Rasulullah, ini pembohongan yang paling besar. Tapi mereka boleh redha dengan pembohongan itu. Dan saya katakan kalau betul Nabi yang gerakkan silap, orang pertama tahu saya banding saudara. Tidak baca hadis setiap hari, pasti tak tahu Nabi mengelak orang menunggu macam mana. Sebab benda tu selalu lebih bersifat teknikal. Nabi cuma ajar bila berperang ikhlas kerana Allah. Sebab itu bila tak payah baca silap, tak boleh berperang. Daripada seorang hamba dia mujahid. Ya, ila bin Allah. Mujahid ini. Artinya saudara, jangan kita katakan bila kita nak beri seorang tu suatu ilmu dan keyakinan, lalu kita respon dengan cara tak betul. Islam suatu benda yang cukup jelas. Kata Nabi SAW, inna dina yusr wala yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Agama Islam ini mudah, siapa yang susahkan dia akan kalah. Islam ni mudah. Yang saya katakan Nabi tak perlu peralatan yang canggih manggil untuk terang Islam. Mudah, simple Nabi terang Islam. Sahabat faham, belum pasti pun jatuh. Menunjukkan Islam agama fitrah manusia. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada sangkaan supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang. Sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu dosa, dan janganlah kamu mengintip atau mencari kesalahan keaiban orang, dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah seseorang daripada kamu suka makan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh itu patuhilah larangan-larangan tersebut, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi Maha Mengasihani. Sabuni berkata dalam Safatul Tafasir, jauhlah kamu daripada sebarang tuhmahan, khianat, buruk sangka dengan keluarga dan manusia. Diibaratkan dengan banyak di sini kerana ikhtiyat manusia pada setiap yang zon dan tidak bersegera padanya tak beda dengan tahqiq. Sebab apa diibaratkan dengan banyak? Inna ba'dadh-dhann, yakni kebanyakan sangkaan itu dosa. Kenapa disebut kebanyakan? Untuk hati-hati. Ihtiyatnya hati-hati. Bila kita berprasangka saja sudah hati-hati. Kebatilannya, pembohongannya lebih banyak daripada yang benar. Kita datang sangka buruk, orang ni macam tak betul je. Saudara, bohong tu lebih banyak daripada benar. Jangan cepat percaya. Kita dengar fitnah orang ni cakap ni macam ni, hati-hati untuk percaya. Setiap kali datang sangkaan pada saudara seagama kita, apatah lagi orang-orang utama dalam agama kita saudara, maka hendaklah kita letak pembohongan tu dulu sebelum kita letak kepercayaan. Melainkan sesudah kita tahqiq dan cek resiko tu. Jangan masuk je surat khabar, seorang dituduh merokok, kita dah merokok, tengok muka. Jangan, dia mungkin baru dituduh, baru suspek. Dia belum lagi diletakkan sebagai kita dah heboh. Takkan pejabat kita merokok bersiri rupanya. Kita dah heboh semua lah. Sebab dia baru dituduh, ditangkap salah seorang yang berkenaan dengan mangsa, maka dia ditangkap. Kita tak tahu betul atau tidak. Mahkamah pun belum jalan undang-undang, belum kata apa-apa. Gua pun nak buka file, nak tulis nama dia, kita dah rokok bersih. Teruk dia. Maka isteri dia malu duduk muka anak-anak dia malu. Hanya kerana dia dikaitkan. Sebab itu saudara, bila kita ada sangkaan, stop. Jangan tertutup. Sebab itu kita bimbang dengan budaya surat khabar kita. Sebab orang kita dah letak surat khabar untuk ditelan bulat-bulat. Dan semua isu, terutama saya katakan dalam tuduhan denial dan sebagainya, kita kata, dia lah tu. Kalau lihat surat khabar, saya letak lagi discuss. Quran selalu kata, Quran sesuai tak sesuai. Quran kata macam tu. Surat khabar, dia lah tu. Itu iman pada surat khabar lebih tinggi pada iman pada Quran. Kita cukup bimbang sebenarnya. Dia surat khabar laku satu hari berjuta naskah. Orang kita dah maklumat dia pada surat khabar. Tak baca surat khabar dia mak. Dia tanya, ada surat khabar tak? Ada surat khabar. Ada aksiden kat Pasir Gudang tak? Esok nak pergi surat khabar sebab tu nak tengok. Tak ada dah surat khabar. Itu yang dia nak tengok. Dia tak tanya waris dia siapa dia nak tengok surat khabar. Ada lapor tak? So sampai hari ni surat khabar dia memainkan sentimen masyarakat. Tapi apa yang kita bimbang? Ya, apa yang dia dalam surat khabar ada baiknya, ada buruk. Kita tak kata buruk semua. Tapi ada benda yang saya katakan berbentuk sangkaan. Orang yang baru dituduh, jangan suruh kata terus
jaga. Terutamanya bila orang tu kita kenal pula, ada dua satu pejabat, kita mau tengok dia dah secara meliar mata kita, tak percaya. Sedangkan dia baru dituduh. Biar mahkamah mengadili terlebih dahulu. Masalah soal khabar, bila mahkamah dah adil, tak cerita benda tu. Dia cerita masa tangkap lah. Mahkamah putuskan salah atau tidak, dia tak cerita. Oh, seorang ni rokok anak murid tadika dia pun bawa muka depan sekali akan bersidang kat mahkamah. Dia kemudian bila keputusan mahkamah keluar, dia tak cerita. Ya, kita dah letak bahawa dia ni cukup bahaya, saudara. Cukup bahaya dengan persepsi sebegini. So kalau kita fikir banyaknya dosa kita dengan orang, sangkaan-sangkaan seperti ini. Sebab tu kita memang takut kita muflis. Kita dah rasa macam baik, banyak amalan kita, tapi dengan berita-berita yang memaksa kita percaya, walaupun pada benda yang kurang tepat dan kurang betul lebih pada sangkaan, ini akan merosakkan institusi masyarakat. Sebab itu ramai dah orang dah sentuh tentang etika kewartawanan. Jangan fikir untuk rating, untuk laku, tapi fikir juga amanah dan malunya keluarga-keluarga yang didedahkan keaiban. Keluarga yang didedahkan keaiban, sehingga keluarga mereka tak mampu untuk berjalan di khalayak ramai, walau keluarga mereka tak salah. Tapi masyarakat, saudara, bila orang tu salah, yang pertama dia hukum keluarga dia, isteri dia, anak-anak dia. Anak-anak dia malu untuk berhadapan dengan masyarakat. Nah, di sini kita dengan kesilapan etika kewartawanan. Kemudian kaitan dengan hadis, kita lihat ada 3 hadis yang disebut oleh penulis kita. Pertama, hadis la yadkhul jannata namam, hadis riwayat Bukhari. Tidak akan masuk surga orang yang mengumpat. Yani orang yang tak jaga lidah, maka dia pun mengumpat. Dan kita tahu maksud mengumpat atau disebut mengadu domba lebih tepat. Namam ni maknanya mengadu domba, namimah. Menterjemahkan mengumpat kurang tepat. Mengadu domba maknanya nak tengok 2 orang bergaduh, 3 orang bergaduh, 2 negara bergaduh, apa je dia lapor satu berita supaya 2 orang bergaduh. Dan kita tahu pengadu domba paling hebat soal apa? Paling hebat dengan domba semua orang. Semua orang. Ini cukup bahaya. Sebab itu IQ pernah buat satu seminar cukup menarik, etika kewartawanan dalam Islam. IQ dia buat etika kewartawanan dalam Islam, kena melihat sifat soal khabar lebih mengadu domba. Walau waktu tak cakap, dia cakap, dia buat statement laporan sebab dia nak suruh penuh muka surat tu. Kadang-kadang ada orang yang dihalang untuk berstatement akhbar, tapi dia nak suruh cerita tu lengkap, dia pun buat sendiri. Dia buat sendiri. Maka dia kena sama lepas tu dan sebagainya. Ada setengah orang tak fikir nak sama, biar, tapi dia percaya oleh masyarakat. Ini pengadu domba yang adil. Sebab itu kita kata pada orang yang terlibat dengan menulis, wartawan, dia patut takut pada Allah. Kita katakan tadi bahawa kita tak kata semua benda tak betul. Ada benda betul, nombor ekor betul. Ada benda yang kita katakan tak ada salahnya. Tapi ada benda yang kita rasa begitu, kita katakan bimbang, terutamanya pendedahan keaiban orang-orang tertentu. Kalau seorang tu buat jalan, kita sebut nama dia, duduk kat mana, keluarga dia, kita bimbang ia akan membuat suatu benda yang tidak baik pada masyarakat dan keluarga. Kalau orang tu buat jenayah yang sudah cukup, kita katakan jangan sebut keluarga dia apa, tutup keluarga. Ini kita dah sebut kampung, duduk kat sini, jangan ada 2 orang anak dan sebagainya. Spesifikkan berita sehingga macam anak dia siapa, isteri dia siapa. Akhirnya orang mengaitkan orang yang tidak bersalah. Ini saya katakan seminar tersebut bincang isu-isu seperti itu. Nama An-Namimah,